Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulih ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaum minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang kelima tentang kisah bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya memperingatkan umatnya dengan beberapa perkara, ya, akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur wa zakkirhu ayatillah. Diperingatkan mereka itu tentang hari-hari ayyamillah, tentang hari-hari Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan ayyamillahi yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan kepada kita di dalam surah Ibrahim ayat yang kelima. Baik, terima kasih kepada Ustaz Da'i apa tau? Da'i Muhammad Nikab dah kahwin dah? Ulung ni. Tahun lepas datang tak kahwin lagi. Tahun ni datang pun tak kahwin lagi. Bila insya-Allah ada jodoh. Insya-Allah. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nabi Muhammad disebut nama dia dalam Quran 4 kali ya. Tapi Nabi yang banyak disebut oleh Allah dalam Quran ialah Nabi Musa alaihissalam. Banyak tu Nabi Musa tu, daripada surah Al-Baqarah sampai juzuk yang ke-30 pun. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua selepas Al-Fatihah, dah sebut dah tentang Nabi Musa. Kemudian disebut Nabi Muhammad berapa kali saja disebut. Tapi Nabi Muhammad ada surahnya, surah Muhammad. Surah Nabi Musa tak ada pula, tapi namanya disebut. Satu lagi yang namanya banyak disebut ialah Firaun. Firaun banyak agak kan Nabi Musa ya, Firaun macam tu. Ada ya Musa, adalah Firaun disebut. Ada Nabi Musa, adalah Firaun disebut. Thumma ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha. Selepas je Firaun ada Musa, selepas Nabi Musa je ada Firaun. Maknanya begitulah bandingan kita ni, ada hak baik, ada hak jahat. Ada hak baik, ada hak jahat, ada di mana-mana tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, maka Allah Ta'ala menyebut banyak ayat di dalam Quran tentang memperingati, tentang disuruh ingat, suruh bersyukur, suruh diperingatkan kepada hamba-hamba Allah bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru, wahai Bani Israel, ingatlah, sebutlah nikmatnya. Akhrij, keluarkan kaum kamu minaz zulumati ila nur, dan berikanlah peringatan kepada umat kamu dengan hari-hari Allah. Jadi hari-hari Allah ni apa? Ada pula perkataan hari-hari Allah yang kita faham hari Jumaat, yang kita faham hari Isnin, yang kita tahu hari gaji. Rupanya hari Allah pun ada. Maka Ibnu Katsir dalam kitab dia menyebutkan, tafsiran dia menyebutkan kepada mereka tentang hari-hari Allah, maksudnya ialah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada mereka, disuruh sebut. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala dia nak mengeluarkan Nabi Musa, nak menyuruh Nabi Musa mengeluarkan umat dia daripada kegelapan kepada cahaya tu. Allah Ta'ala bagikan kepada dia bekalan. Bukan setakat dengan kitab Taurat, diberikan kepada dia mukjizat supaya orang percaya, orang nampak. Ular dijadikan daripada tongkat, bertukar tongkat kepada ular. Bukan ular main-main, ular betul.
letak cepit celah ketiak ni tangan Nabi Musa, tangan dia menjadi cerah bercahaya. Dibelahnya laut, terbelahnya lautan. Dipukulnya faqul nadrib bi'asakal bah. Ada dua tu. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Satu dipukul laut, satu dipukul batu. Pukul laut terbelah, pukul batu memancar 12 mata air. Ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah bagi kepada Nabi Musa yang dipanggil sebagai mukjizat. Bukan setakat itu, Allah Ta'ala bagi juga kepada Nabi Musa darah, kutu, belalang, Allah Ta'ala bagi kat dia. Air ni bertukar jadi darah. Menung Firaun. Kata Tuhan, tiba-tiba tak boleh nak jadikan air balik. Asal angkat je air, darah semua. Habis belalang datang makan segala hasil. Habis kutu datang. Katak datang. Buka periuk katak, naik atas katil katak semua. 4 benda ni Allah Ta'ala bagi. Kalau kamu Tuhan, selesaikan masalah ni Firaun. Lah Firaun kata pada Nabi Musa, Musa, mintalah Tuhan kau selesaikan masalah katak, masalah belalang, masalah kutu, masalah darah ni selesaikanlah. Kalau selesai, aku beriman pada engkau. Nabi Musa pun tak ada tangan, minta pada Allah hilangkan balak-balak ni. Allah pun hilangkan. Firaun pula kata apa? Dulu aku dengar je orang cakap kamu ni ahli sihir. Sekarang depan mata aku nampak kamu ahli sihir. Memang tak guna Firaun dengan tuan ni. Itu nama dia Firaun. Percaya dengan dia, huru-hara kita ni tuan ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala perintahkan supaya disebut tentang hari-hari Allah. Hari-hari tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita. Baik, yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Maryam. Okey, Kak Som, surah Maryam. Ayat 30 sampai 35. Ataupun kita ambil awal sikit, ayat 29 sampailah pada ayat yang ke-35. Surah apa? Surah Maryam. Yang ni tak cerita Nabi Musa pula. Yang ni cerita Nabi Isa pula dah. Cerita Nabi Isa. Bila mak dia ni mengandung, orang pakai kata. Mengandung pula tak ada suami. Mengandung pula tak ada suami. Orang kata lah. Kata. Kak Som ni mengandung ada suami pun orang kata. Padahal suami ada. Mengandung pula suami ya. Bukan dah mengandung ke tahun lepas. Tu tahun lepas, tahun ini lain. Ada suami mengandung pun nurse kata, udah-udahlah Kak Som. Bagilah orang lain pula mengandung. Asyik kamu. Tidak tahu tak lalu aku nak nyambut anak kamu. Kita ni ada anak. Kalau ada suami, kalau mengandung pun orang kata, tambah jadi Maryam. Duduklah masjid. Tak ada keluar main-main. Mana ada main TikTok? Tak ada. Buat joget-joget dalam TikTok. Maryam tak main dah benda tu. Nak layan laki-laki, tidak. Duduk dalam masjid. Tak ada buat jahat langsung. Suci, sesuci-sucinya. Orang tak sentuh, tak menyembang, tak apa dengan dia. Tiba-tiba mengandung. Tidakkah orang jadi isu yang besar? Jadi isu besar. Mengandung. Siapa? Yang mengandung. Nampak tu. 6 harakat. Tu Ustaz Muhammad, Da'i Muhammad. Surah Maryam ayat 30. Orang kata akhirnya Siti Maryam ni tuan-tuan, dia bawa diri. Waktu malaikat cakap dekat dia tu, Allah pilih kau mengandungkan manusia yang hebat. Dia tak tolak. Maryam dia tak tolak. Bila Allah kata, yang Allah pilih kau untuk mengandungkan Nabi. Maryam tak tolak. Dia kata macam mana saya nak mengandung, saya tak ada kahwin tadi. Tu bahasa dia. Dia tak ada kata pula apa pula. Bagi kat nak tu. Nampak dia tak ada macam itu. Ada Ustaz? Cuba dah. Mai. Siti Maryam tak ada cakap macam itu. Dia cuma tanya pada malaikat yang datang. Dia kata macam mana saya nak ngandung? Saya tak ada kahwin pun. Tak ada cinta boyfriend apa. Tak ada je. Dia kahwin pun tidak.
Matahari Allah boleh buat, langit tak jatuh Allah boleh buat. Setakat nak buat manusia 2,5 kilo pun salah. Setakat nak buat manusia paling berat pun 4,8 kilo. Baru ni beranak ni, heboh satu hospital. 5 kilo budak dia, lahir-lahir je boleh sekolah tu. Masya Allah. Apa susahnya Allah Ta'ala nak jadikan budak kecil duduk dalam perut mak tampaknya bapak. Langit Allah boleh buat, bumi Allah boleh buat. Setakat nak buat Isa apa masalah. Baik. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jangan bantah perintah Allah ni. Jangan banyak soal. Buat aja. Allah kata buat, baik saya mengandung. Tak lama lepas tu mengandung. Bila mengandung orang kata, bila kata dia pun rasa susah ni, bawa diri duduk situ, duduk tepi pokok kurma, dah harga lapar dah lah nak bawa, nak mengandung, nak beranak. Allah kata pada Nabi Musa, pada Maryam, kau goncanglah pokok kurma di belakang, makanlah buah dia. Sebab tu Kak Som kalau mengandung makan kurma Kak Som. Nah, Abang Bidin tak payah lah mengandung. Di antara mustahil tu. Jadi akak-akak kalau mengandung, pergilah makan buah kurma. Itulah buah yang Allah perintahkan Maryam makan bila mengandungkan Isa. Kita ni tunggu lagi 5 bulan. Dapatkan kurma-kurma bermutu. Yusuf, tunggu bulan Ramadan bulan depan. Bila dah beranakkan Nabi Isa alaihi salam, bila dah beranak dia tuan-tuan, siapa bapak budak ni, khabar lah. Bahasa kita. Dia orang parik Ustaz, tidak bahasa kita faham. Cakap lah sampai bapaknya, senang kami jumpa ni ngomong. Maryam tak cakap apa. Maryam tak cakap apa. Yang dia buat apa? Fa'asyarat ilaihi. Yang dia buat ialah fa'asyarat ilaihi. Dia buat isyarat kepada Nabi Isa. Yam, siapa bapak budak ni? Maksudnya apa? Tanya pada Isa. Rupanya isyarat tu bahasa Arab. Ingat bahasa Melayu? Loh, bahasa Arab rupanya. Fa'asyarat ilaihi. Rupanya kita ni boleh cakap Arab lama dah. Kursi bahasa Arab, majlis bahasa Arab, isyarat bahasa Arab, meja bahasa Portugis, bendera bahasa Portugis, sekolah bahasa Portugis, kereta pun bahasa Portugis. Bahasa Arab campur sikit, Portugis sikit, Belanda sikit, kantor tu bahasa Belanda. Lala jadi bahasa kita. Belasak lah tuan-tuan. Tak masalahnya, alamat pun bahasa Arab juga. Fa'asyarat ilahi. Kamu banyak-banyak tanya ni, kalau aku cakap kamu tak percaya. Kalau aku cakap kamu kan percaya. Nanti kamu cakap lah, kalau dah berak tengah jalan siapa nak ngaku tu dia. Sekarang aku tak nak cakap, aku diam je. Tanya anak aku Isa. Fa'asyarat ilahi, bertanya dia, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hai Maryam, macam mana kami nak tanya? Kaifa, macam mana? Bagaimana? Nukallimu, kami nak bercakap dengan orang man kana fil mahdi, yang berada dalam buaian. Mahdi itu maknanya duduk dalam buaian ni. Sabiyya, budak pula tu. Budak ni duduk dalam buaian. Budak pula kamu suruh kami tanya pada dia. Macam mana? Rupanya zaman Nabi Isa dulu pun dah ada buaian. Kat seorangnya duduk dalam gua. Mak beranak dalam gua, bapak dalam gua. Agak-agak nak makan, pergi cari binatang. Bawa lah satu kayu, hujung dia ada duri. Pergi kerja rusa. Rusa tak dapat, babi pun babi lah. Orang dulu zaman batu. Maka dibawalah balik babi tu. Hui, bawa balik. Tengah duk makan babi mentah-mentah. Maklumlah pada masa itu Demon ni tak reti guna api. Api pun tak ada lagi. Tengah duk makan babi tu, disambarnya babi tu dengan peti rentung.
terbakar babi tu. Bila dah rentung terbakar, dia pun dah habis terbakarnya makan. Sedap pula. Itu dia beri nama barbecue tu. Itu aset dia tu. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Bodoh betul tuan. Takkan orang dulu tak erti guna api, nampak kena nipu tuan. Nabi Adam tu aset pada syurga, takkan nak makan daging mentah-mentah kat anak. Janganlah dibodoh-bodohkan oleh penjajah. Orang dulu bodoh. Orang dulu orang batu, orang dulu orang gua, orang dulu orang monyet, orang beruk. Allah Ta'ala jadikan manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita pula kata manusia asal dari beruk. Bodoh kita. Dibodohkan debat. Kalaulah tuan-tuan ni percaya kita ni pada beruk, tukarlah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan, tukar. Tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, marah pula. Marah benar. Tuan dia apa? Itu dia. Nengok Animal Planet, nengok National Geographic, tengok dengan cucu. Opa, apa tu pa takutnya pa? Hai, itu beruk. Kita, itu tok nenek kita. Oh, nampak tu. Jangan cakap macam itu. Nabi Isa dah ada buaya dah. Maknanya dah ada kehidupan zaman Nabi Isa tak berapa ribu tahun dulu. Maka mereka pun bila Siti Maryam kata, pergi tanya pada budak ni, siapa bapak dia? Maka dia tanya. Jawab Nabi Isa, qala inni abdullah, aku ni adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku ni diberikan kitab. Maknanya Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku ni dilantik menjadi nabi. Budak kecil bercakap. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kata Allah. Nabi Isa ni bercakap dengan manusia waktu dalam buayan lagi. Ini dipanggil sebagai irhas. Bukan mukjizat sin. Nama apa? Syarif. Daniel. Ingat Syarif. Bukan mukjizat lagi. Ni baru nama dia irhas. Satu benda pelik, satu benda luar biasa yang berlaku kepada bakal Nabi. Nama dia apa? Irhas. Kalau benda luar biasa berlaku kepada Nabi, nama dia mukjizat. Kalau belum jadi Nabi, irhas. Kalau dah jadi Nabi, kalau belum, irhas. Wah, nyesek aku duduk depan. Kalau aku tahu kena soal macam ni, baik aku duduk belakang tadi. Belum jadi Nabi, irhas. Dah jadi Nabi, wah, bagus. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Isa dalam buai tu dia kata, aku ni hamba Allah, aku ni diberikan kitab, dan aku ni akan dijadikan Nabi. Dan kata dia, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, di mana saja aku berada, aku akan diberkati. Di mana saja aku ni berada, wa ja'alani, dijadikan kepada aku mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis salah wa zakah ma dumtu hayyah. Dan aku diwasiatkan untuk semayang, aku diwasiatkan untuk membayar zakat selama mana di hidup. Wa barram biwalidati, maka aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu aku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku tidak dijadikan untuk jadi manusia sombong, manusia yang belagak, manusia yang mencela. Aku tak dijadikan manusia yang macam itu. Aku bukan jabbaran dan aku bukan syaqiyya. Aku bukan sombong. Allah jadikan aku tidak sombong. Kemudian kata dia, wassalamu, ayat 35. Dan Allah jadikan kepada aku ayat pada ayat yang ke-33. Allah Ta'ala sebut wassalamu alayya, dan diberikan kesejahteraan kepada aku. Ayat 33 surah Maryam, diberikan kesejahteraan kepada aku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku dimatikan,
wa yauma ub'atsu hayya, dan hari aku dibangkitkan. Kata Nabi Isa, Allah berikan kebaikan kepada aku, kesejahteraan kepada aku, keselamatan pada hari aku dilahirkan, aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan nanti di hari kiamat. Itu kisah Nabi Isa. Kisah yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat 71, ayat 72. Saya tak percaya pula. Tadi saya sebut surah Ibrahim ayat Sin. Ayat apa Sin? Ayat apa Sin? Ni sebut ni 50. Ayat 5. Ayat 5. Yang kedua surah apa tadi? Surah Maryam ayat 29 sampai ayat 33. Nak sampai 35 pun boleh. Sekarang yang ketiga, kerja rumah tuan-tuan malam ni, surah Al-Hijr ayat 71. Ayat 71 sampailah pada ayat yang ke-72. Kita baca pula satu lagi kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Ayat yang ke-71. Ustaz, malam ni cerita tentang Maulid Nabi, mendidik hati mencintai Nabi. Tak, Ustaz tak cerita pun tentang Nabi Muhammad ni. Cerita Ibrahim, cerita surah Ibrahim, Nabi Musa, surah Maryam, kisah Isa. Ni surah Lut pula, apa kena mengena tak? Sabar Ustaz dulu, baru 15 minit. Ni nama dia Muqaddimah. Okey, sabar Ustaz dulu. Kak Som, isteri Nabi Ibrahim ni nama dia Siti Sarah. Satu lagi Hajar. Hajar tu yang muda, yang dapat anak nama Nabi Ismail. Yang hak pertama tu nama dia Sarah. Sarah dia tak ada anak, nikah lama tak ada anak. Dia kata Baim weh, kahwinlah Baim weh, ambillah Hajar tu, kok Allah bagi anak. Oh, bagusnya Siti Sarah suruh laki nikah lain. Akak-akak kalau dapat yang tu hebat. Sarah tak bayar lah Ustaz. Astagfirullahalazim. Nah, bukannya haram nikah dua, halal. Halal nikah dua, tapi sekarang benda yang paling dibenci nikah dua. Siapa yang jadi isteri nombor dua dipanggil penyondol. Penyondol kan babi, entah. Kenapa nak panggil orang penyondol? Benda tu halal. Apa? Tapi pakai purdah. Tapi pakai sarung lengan, sarung kaki ni ke paha. Jubah hitam, purdah hitam. Alimnya. Main nikah dua. Saya bantah. Astagfirullahalazim. Ya, padahal benda halal. Nak bantah zepa. Yang laki-laki ni pula sebut haram, babi haram, haram, semua haram. Main kerokok dia. Hak tu hak jenis laki pula. Hak haram tu betul-betul haram lah. Dah. Dia macam ni. Dia. Oh, sudah tuan-tuan. Dia kata haram tu. Dia tengok orang. Kalau orang tu dia apa hang ni? Mai orang perempuan pula menikah dua pula. Tak mau halal. Halal tak halal? Tak mau halal, tak mau semua. Tiba-tiba ya Allah, aku nak masuk syurga ya Allah. Kita kata kita ahli syurga. Nikah dua tu halal, kita bantah. Bayangkan Kak Som jadi Maryam. Maryam tukar nama Som. Allah perintahkan kau mengandung, memilih kau mengandung Isa. Agak-agak nak terima. Mengandung tanpa suami. Viral loh. Sakit, pedih, seksa orang pulau. Tapi Maryam nak. Pasal apa? Sebab itu perintah Allah. Allah ganti pada Maryam syurga. Bayangkan tuan-tuan. Kita hari ni banyak soal dengan Tuhan, tiba-tiba nak masuk syurga. No. Ya.
Buat kapal. Baik. Buat atas bukit. Baik. Ambil kayu, ambil papan, ambil paku, buat kapal. Baik. Ada tak dia tanya Allah? No. Ya, buat kapal. Tuhan oi, nak suruh orang pun tengok-tengoklah orang sama. Ada no cakap macam tu? Ha? Masa Nabi Nuh diperintah buat kapal, umur dia berapa haji? Dekat 1000 tahun. Dekat 1000 tahun. Bayangkan Abang Haji ni 50 berapa Abang Haji? 50 mana ada saja. Saya kalau tanya 70 marah pula. Saya baru 50. Baik saya tanya 50 terus. Lagi selamat. Berapa puluh Haji? 77. Ji, ni masjid kita ni nak buat ni 22 juta ni. Ha, nampak tu. Jawab adik kita tu. Siapa yang nak derma, yang nak wakaf malam ni tak tahulah berapa ramai yang tengok live di TikTok, live di YouTube, live di FB. Ni nombor telefon ada, nombor WhatsApp pun ada, nombor QR code pun ada, nombor akaun pun ada. Tak banyak pun, 22 juta. Siap dengan sekolah, siap dengan kafar lah apa ni, paling canggih ni. Surah paling canggih rasa di Malaysia. Kita bagi haji seorang buat. Umur 77, Ji, buat masjid tak bukit. Agak-agak haji kata apa? Gilanya ustaz. Agak-agak lah nak suruh orang pun. Ha, tu bahasa dia. Macam polis tangkap orang main judi. Polis serbu orang tengah main judi dalam blue car. 5 orang main judi, 4 lari, seorang tak lari. Polis kata, ha, kamu tak lari pula. Tengok kaki, ha, apa pula. Oh, sombong lagi kamu Rupanya kaki kudung. Tengok kaki, ha, kata dia. Memang kaki dia tak ada, tadi. La ilaha illallah. Abang bayangkan 77 suruh buat masjid ni, haji tolak. Nabi Nuh 1000 tahun. Buat kapal atas bukit, bukan setingkap, bukan sampan, bukan kolek. Kapal bahtera besar. Dia tak pernah tolak. Sebab apa? Perintah Allah. Perintah Allah mesti bagus. Dia tak pernah bantah. Sebab ni Tuhan punya perintah. Mesti ada sebab. Aku buat saja dulu. Rupa-rupanya dengan kapal tu menyelamatkan mereka daripada banjir. Allah. Maryam tadi Allah kata, engkau mengandung, aku pilih engkau. Baik, mengandung dia, dapat anak namanya Nabi Isa. Siti Maryam menjadi 4 perempuan yang utama dalam syurga. Maryam, Asyah isteri Firaun, Fatimah anak Rasulullah, Khadijah isteri Rasulullah. Dengan sebab taat pada Allah, Allah tak dalam syurga. Maryam duduk dalam syurga, Asyah isteri Firaun duduk dalam syurga. Fatimah anak Nabi duduk dalam syurga, Khadijah isteri Nabi duduk dalam syurga. Ni Asyah ni dapat suami pula, Allah, nama Firaun. Jahat gila kat semua. Bukannya besar, Firaun tu kecil je. Kecil macam kita, 5 kaki 6 inci ke mak. Tak ada macam Undertaker lah. Saya tengok rendah je, kecil sikit pada John Cena. Tapi mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Mengaku Tuhan tu. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Masya Allah, bunuh orang merata. Tapi Asyah ni sabar. Walaupun suami dia Firaun, sabar. Sebab tu akak-akak kalau dapat suami, sabarnya banyak. Dia bukan Firaun, dia baru on. Fir tak ada, baru nama on apa tau. Sabarnya banyak. Tuan-tuan yang saya muliakan, akhirnya Allah selamatkan. Sebab tu kita jangan bantah perintah Allah. Ibrahim, ya, sembelih anak kau. Baik. Anakku, ya bapa, Allah perintahkan aku sembelih kau. Buatlah bapa. Isteriku,
Ya bang, Allah perintahkan aku sembelih anak kita. Udah perintah Allah, buatlah bang. Kata dia. Pak tak bantah, anak setuju, mak reda. Sembelih. Jadi apa pada anak dia? Tak mati pun. Allah gantikan dengan amalan yang hari ni semua kita buat. Nama dia korban, nama dia haji, nama dia melontar. Semua buat daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu buat dulu perintah Allah. Jangan banyak soal. Boleh tak Nabi Ibrahim pergi tanya dekat Allah? Macam ni je. Ni berat ni kan. Sembelih anak ni kira berat ni Tuhan ni. Dia libatkan nyawa ni. Dia saya nak balik dulu. Bincang dengan isteri dulu. Tengok apa kata dia. Kan? Kalau dia okey, saya okey. Kan? Kamu ingat apa dengan Tuhan? Akhirnya buat. Bila buat selamat. Muhammad. Ya. Keluar. Pindah ke Madinah. Yang di luar rumah ni orang punya ramai nak bunuh. Setiap satu kabilah begini bawa panah, bawa pedang, bawa segala benda ni nak serbu masuk dalam rumah Nabi kita. Sepatutnya Allah tolong dia. Sepatutnya duduk dalam rumah tu. Tak, Allah kata keluar Muhammad. Nabi Muhammad pun keluar, seorang pun tak sedar. Nabi kata pada Sayyidina Ali, aku dah nak keluar ni. Kamu ganti aku tempat tidur ya. Tempat aku tidur ni, tilam aku, katil aku tidur, perbaringan aku tidur ni, kamu ganti aku. Nanti dia menampaklah kamu tu. Dia mengingat kamu tu aku. Sayyidina Ali kata, baik tu, baik Rasulullah. Ada tak Sayyidina Ali kata, dia keluar tinggal kita. Tak ada pula Ali cakap macam tu. Yang cakap macam tu kita, Ali juga. Apa pula nampak tu? Suruh jadi imam je pun bukannya apa. Jadi imam kamu bawa balik umrah. Apa pula nampak tu? Bunyi jauh ya, apa pula tu dia. Jadi imam je pun zuhur, tak payah bunyi apa. Bayangkan kalau jadi Sayyidina Ali, Nabi suruh ganti, di luar orang nak bunuh dia. Tak ada Ali nolak. Nabi Muhammad pun tak ada nolak. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Nabi Muhammad pun keluar, tidur semua orang yang nak bunuh Nabi. Sampai Nabi boleh ambil letak debu, tanah, pasir atas muka dia, atas kepala dia. Sebab tu kita ni dengan perintah Allah, jangan bantah. Allah kata siapa mencuri, potong je tangan, selesai masalah. Allah kata siapa bunuh orang, qisas, bunuh balik, selesai masalah. Tapi kita banyak benar tiket. Kalau kita potong tangan orang mencuri, macam mana makan sup tangan lah kita tadi. Zalim tu. Kalau bunuh orang macam mana? Kita ni bukan masyarakat Islam saja, kita pun campur-campur. Tak boleh tu. Yang perintahnya Allah. Buat sajalah. Tak boleh Ustaz. Kita ni kena memandang kepada maqasid. Ya, kata dia. Sudah. Hari ni tiap-tiap hari orang mati. Tiap-tiap hari orang mati. Jawablah. Budak kecil mati, laki mati, bini mati, mak mati, anak mati, jiran mati. Semua mati. Yang balik sekolah Arab hilang, yang balik kerja kilang mati. You tak tahu nak khabar. Yang pergi minta kerja di kilang perabot, lelaki minta kerja di kilang perabot, udah kena liwat. Lelaki mu tak selamat sen. Pakai syahwat sen. Bayangkan hamba Allah bawa ala resume nak minta kerja entah ni. Ni lewat dek Pakistan orang ni. Menung ada kat hospital menung. Sebab itulah Allah Taala bagi kepada kita Al-Quran untuk kita ikut. Allah tahulah penyakit kita ni. Bila Nabi Ibrahim ni, Siti Sarah ni tak ada anak, dia nengok isteri nombor 2 ada anak pula, Nabi Ismail. Dia kata, ya Allah, oi, seronoklah ada budak, seronoklah ada anak. Abang saya pun nak anak juga bang. Sudah nak anak pula dah. Akhirnya dia kata, abang bawa lah hajar tempat lain. Abang awak pergi, tak tahulah. Dia baru menikah dah ada anak. Kita lama menikah tak ada anak. Siti Sarah pun teringin juga. Akhirnya datang malaikat segak datang, dia kata, Ibrahim, kami datang nak khabar isteri kamu ngandung. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia Khalilullah.
Kekasih Allah. Orang tanya pada Nabi Ibrahim, kenapa kau jadi kekasih Allah? Macam mana kau boleh jadi kekasih Allah? Nabi Ibrahim sebut 3 benda. 3 sebab ni aku jadi kekasih Allah. Salah satunya, aku tidak pernah makan seorang-seorang, aku mesti makan dengan orang, berjamu. Itu perangai Nabi Ibrahim. Dia bila makan, dia ajak orang. Dia bila makan, dia pastikan dia jamu orang. Ni yang menjadikan Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Sebab apa? It'amut ta'am. Dia rajin bagi makan. Ada malam ni? Ada Ustaz? Ada, Alhamdulillah. Ha? InsyaAllah ada. Pergi laju jawabnya. Bungkus ke apa? Nasi bungkus? Nasi bungkus berapa atas? Ha? 3 atas? Yang datang 5 atas? Sudah. Nasi 300, datang 500. Aku kalau duduk sah depan, leboh kata dia. Kalau aku sembahyang isyak akan sah depan, tak dapat aku. Itu yang duduk kat belakang tu. Habis sembahyang ni ambil cepat, tak cukup. Yang paling khusyuk dan tawaduk imam. Takkan dia orang tak simpan. Dia yang paling khusyuk tu. Paling khusyuk tu imam tu. Allah tuan-tuan. Malaikat ni bila dijamu oleh Nabi Ibrahim, malaikat tak makan. Nabi Ibrahim heran tengok ni, tak makan ni. Selalu orang datang rumah aku makan kambing apa semua. Malaikat, mana makan je malaikat tuan-tuan. Dia bukan jantan, dia bukan perempuan, dia bukan lelaki, semua dia bukannya menikah macam kita, dia bukannya ada selera apa semua. Tak ada, dia bukan makan malaikat. Dia tengok je, menyerupa lelaki. Nampak tu. Okey. Sebab ada orang faham. Isteri faham, duduk di rumah pakai tudung. Tidur atas katil pakai tudung. Bayangkan. Suami tanya, apa ya kamu so? Aku ingat di surau dia pakai tudung. Semua di rumah pakai juga. Abang, malaikat ada bang. Abang tak perasan ke? Tak jealous ke malaikat tengok saya? Astaghfirullahalazim. Malaikat bukan ada nafsu kat anak. Lantak dia lah dia. La ilaha illallah. Kami datang Ibrahim nak khabar. Ya. Isteri kamu ngandung. Teng teng teng. Itu muzik latar tu saya tambah. Macam mana isteri saya nak mengandung? Dia tu mandul pula. Saya pun tu dia tu mengandung pula. Mudah bagi Allah buat. Setakat perempuan nak bagi mengandung senang bagi Allah. Yang isteri ni duduk sarah ni, duduk balik dinding, balik pintu, balik langsir, duduk gelak kik gelak. Tak gelak macam mana umur dah 80 lebih, umur tua boleh mengandung lagi. Cuba kat Som sekarang 90. Opah bertenang aja. Nurse kabur, nurse klinik doktor nama tu. Doktor kata opah mengandung. Umur 88 tak kegelak laki dia. Dia menggelak. Malu pun. Doktor ni biar betul ni. Ni keputusan air kencing ni memang 3 minggu dah. Rupanya tersilap balang air kencing pun tak. Lah. Ada perempuan muda pun cek juga bohlam botol tak atas tu. Atas kaunter tu. Yang opah som bubur sekali. Silap bubur tagging silap. Opah som yang perempuan. Yang perempuan ke opah som. Sudah tuan-tuan. Balik tu menung tuan. Nasib baik yang opah som tu dia mengandung. Bayangkan kalau laki-laki tu silap. Haji Dolah pula. Cuba tagging itu nama Intan apa tak tahu. Silap. Doktor kata, Haji, tenang. Sudah. Haji tu naik tegak badan ni. Saya profession doktor dah 30 tahun. Saya tak pernah jumpa kes macam ni. Kita akan rujuklah pada Majlis Sains Negara, semua Kementerian Kesihatan. Kenapa doktor? Haji bertenang. Ini laporan Haji. Haji mengandung 3 minggu. Sudah. Agak-agak balik rumah telat dah nasi. Tak telat. Duduk menu. Nak keluar kot mana budak ni tahu. Yang mana faham. Tak faham sudah. Nabi Ibrahim tanya macam mana saya nak ngandung. Isteri saya nak ngandung. Saya tua, dia pun tua, mandul.
Allah, kamu tak boleh cakap dengan orang 3 hari. Itu tanda isteri kamu mengandung. Sebab tu abang-abang, kalau isteri kita mengandung, cek tengok Abang Haji. Aku ni 3 mengandung kah? Suami tak bercakap 3 hari dah, diam. Kenapa abang? Cuba kamu cek, aku mengandung kamu kot, kata dia. Bukan, itu khas untuk Nabi Ibrahim dengan isteri dia. Malaikat kata, lepas ni kami nak pergi ke negeri Lut pula. Lepas dia melawat Nabi Ibrahim, malaikat-malaikat ni pergi pula ke Nabi Lut, negeri Sodom. Negeri Sodom ni Tuan Haji, dema ni mabuk. Bukan mabuk arak ni, mabuk gila nafsu. Dia gila tengok nafsu apa? Jantan dengan jantan. Oh, kalau dia tengok lelaki dengan lelaki ni nafsu, ni nama gila. Kemabukan yang nyata. Dia tak minat dengan perempuan, dia minat dengan lelaki sama laki-laki. Bila malaikat ni datang ke rumah Nabi Lut, semua pakat tengok. Ayam kampung. Boy, sadonya. Macam kita tengok Pak Arakan lah. Abang begitu atas hak makcik di bawah ni macam mana? Oh, ni Pak Arakan kebangsaan ke Pak Arakan tayang badan? Semua pakat tayang badan gini juga. Hak makcik di bawah ni bergetar segala-galanya. Oh, sudah entah ni. Bayangkan malaikat ni masuk dalam kampung, bukan makcik yang bergetar, jantan yang bergetar. Malaikat ni menyamar laki-laki masuk dalam rumah Nabi Lut. Umat Nabi Lut datang, "Woi Lut, serahkan budak-budak ni, serahkan laki-laki tamu-tetamu kau tu, kami nak." Nabi Lut ni muka lah, dia kata malunya dekat tetamu aku ni. Ni jenis apa pula ni? Ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-70. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 71. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, qala, Nabi Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kata Nabi Lut ni hak kamu nak ni jantan, laki-laki. Kamu pun jantan. Ni anak-anak aku ni perempuan. Ulama-ulama sebut bukan setakat anak dia saja. Segala orang perempuan-perempuan tu Nabi Lut gunakan perkataan banati. Luahnya maksudnya di situ. Dia kata ni ada orang perempuan, kalau kamu berhajat sangat, kahwinlah dengan orang perempuannya, kejadah dengan kejantan. Tu buat apa? 6 harakat peknya. Malu dah orang datang ke rumah minta. Kita kalau anak kita, orang datang ke rumah, kita jamu biskut Mary pada dia. Anak datang duk ngendek. Kita tampar dah. Hai, pergi ambil kat dapur tu. Yang tu. Tu budak tu. Ni perangai budak-budak tu. Main duk rendek dekat meja tu. Hai, pergi minta kat Kak Long kat dapur. Tak, nak yang tu. Sama lah yang satu dengan dapur sama. Tak sama. Sebab yang ni letak dalam piring. Tak dalam pinggan. Pinggan tu pula duduk dalam perhiasan dah 40 tahun tak keluar-keluar. Tak pernah hanya keluar. Pasal apa? Tunggu tetamu datang baru nak pakai. Itu dia rasa cantik pula pinggan. Kalau orang minta, anak minta kuih pun kita malu. Bayangkan orang datang minta jantan. Tetamu aku. Nabi Lut kata, kahwinlah, janganlah buat lagu ni. Maka Allah pun bersumpah, ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu, sesungguhnya mereka itu berada dalam kemabukan yang sangat nyata. Maka Allah bersumpah, Allah kata, demi umur engkau, mereka itu umat Nabi Lut memang dah jadi mabuk dah. Dah tak boleh nak buat apa dah, mereka ni teruk sungguh dah. Allah bersumpah. Dan tak lama lepas itu tuan-tuan, Allah perintahkan Nabi Lut keluar daripada negeri itu. Allah turunkan bala bencana yang sangat hebat tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati,
Jadi ada 3 benda yang saya sentuh malam ni. Pertama, surah Ibrahim ayat 5, perintah Allah supaya diberi peringatan tentang hari-hari Allah kepada Nabi Musa. Walaupun ayat tu tentang Nabi Musa, tapi ianya dalam Quran. Bila sebut dalam Quran, ianya boleh diamalkan, kena diamalkan. Maka diperingatkan supaya sebutlah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari kenikmatan. Hari-hari Allah itu apa maksud? Hari-hari Allah ialah hari Allah bagi nikmat pada kita. Di mana kenikmatan kita? Kenikmatan kita sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa umat dia ustaz? Apa nikmat dia ustaz? Datang lambat, balik awal. Datang lambat, masuk syurga awal. Nikmat tak? Hak umat Nabi Adam datang awal, tak tahu bila masuk syurga. Duduk dalam kubur beribu tahun dah. Kita ni umat Nabi Muhammad last, nanti bangkit paling awal, dihisap paling awal. Bukankah itu nikmat jadi umat Nabi Muhammad? Ingatkan, zaman Nabi Musa dulu, kalau umat-umat dulu buat salah, bunuh diri sendiri, bunuh. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Bunuh diri kamu sendiri. Dah kamu buat salah. Kita ni siapa yang tak pernah buat salah? Bila buat salah taubat. Pasal apa? Pasal kita ni umat Nabi Muhammad, taubat Allah bagi. Semayang kita 5 kali. Sebab itu ulama-ulama sebut kepada kita, Abdullah bin Abbas sebut kepada kita, ada 3 benda yang paling afdal. Apa dia? Hari yang paling afdal yaumul Jumaah. Hari yang paling bagus hari ni, hari Jumaat. Lah hari Sabtu lah. Hari paling bagus tadi hari Jumaat. Paling bagus. Ustaz, apa istimewa dia? Penghulu segala hari. Tidaklah kiamat tu berlaku melainkan hari Jumaat. Hari ni hari Sabtu lah, masuk maghrib tadi. Maknanya tak kiamat lagi besok, tunggu minggu depan lah. Jumaat ni hebat. Allah Ta'ala bagi pada kita terbit matahari, terbenam matahari yang paling bagus Jumaat. Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab tu pada hari Jumaat banyakkan selawat, banyakkan berzikir, banyak baca Quran, banyakkan sedekah. Mudah-mudahan kalau kita mati pada hari Jumaat, matinya dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Ada yang kata pula, kalau mati hari Jumaat, lepas ke siksa kubur Ustaz, wallahu a'lam, tapi mati pada hari Jumaat termasuk dalam tanda-tanda mati yang baik. Ada yang kata, boleh lepas siksa kubur. Mudah-mudahan. Tapi yang jelasnya, mati dalam keadaan baik, insyaAllah. Itu je. Kawan saya Ustaz meninggal hari Jumaat. Elok lah, bersalah. Tapi dia tak semayang Ustaz. Meninggal pula Jumaat Ustaz. Apa masalah? Itu masalahnya Tok Imam saya meninggal hari Selasa Ustaz. Ya semayang hari Selasa, yang tak semayang Jumaat, macam mana Ustaz? Kau matilah hari apa pun kalau kau orang baik. Baiklah kau. Nabi Muhammad mati hari apa? Senin. Lahir pun hari tak ada pula tuan-tuan kata, Nabi masa Senin ni ada pula. Jadi orang baik mati hari apa pun tak apa tak ni. Nombor 2, bulan yang paling baik ialah Ramadan. Ni berapa bulan lagi nak sampai ni? 4-5 bulan nak sampai Ramadan ni. Berapa ramai yang 5 bulan. Rasa baru je puasa. Dia mana silap kalender ke apa ke? Astaghfirullahalazim. Orang seronok dengan puasa. Kalau kita penuhkan Jumaat dengan amalan, jom kita penuhkan Ramadan dengan amalan. Tuan-tuan buat setiap malam nanti, macam sekolah saya buat setiap malam qiyam. Setiap malam Ramadan qiyam. Pukul 4 bangun, semayang, habis pukul 5 disediakan sahur percuma. Yang semayang malam 300, datang makan 500. Tak tahu dari mana 200. Oi, sono. Setiap malam qiyam, setiap pagi sahur.
Kemudian makanan disediakan berbuka percuma untuk 500 orang mai makan. Mai makan percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Itu kita tak sediakan. Kuliah daripada 8.30 sampai pukul 12 setiap hari. Tadarus daripada jam 2 sampai asar setiap hari. Masya Allah. Tiap-tiap petang baca Quran sebelum buka puasa. Pasal apa? Pasal ini bulan terbaik, dan amalan yang terbaik tidak boleh lawan dengan amalan solat 5 waktu sehari semalam. Itu adalah amalan terbaik. Kita jadi umat Nabi Muhammad dapat yang tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita jadi umat Nabi Musa 50 kali semayang sehari, kita 5 kali. Kalaulah 50 juga kita kena buat kat 6, sempat buat apa? Semayanglah kamu 50 kali sehari, sempat buat apa? Nak beranak pun tak sempat. Elok masuk bilik, Allahu Akbar, lebang keluar balik. Tapi kita ni jadi umat Nabi Muhammad ni nikmat, tuan-tuan. Nabi bagi syafaat pada kita, mudah-mudahan di hari kiamat Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Ni hari dia. Hari apa? Hari Allah. Surah Ibrahim ayat 5 tadi. Maka benda ni kita kena ingat selalu. Sebab apa? Sebab awak jadi umat Muhammad. Sebab awak jadi umat Muhammad. Maka ingatkanlah kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sebab itulah setiap tahun kita datang satu hari memperingati tentang kelahiran Rasulullah kita. Nama dia Maulidur Rasul. Supaya awak tu ingat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Supaya awak tu sedar diri awak tu umat Nabi Muhammad. Datang pula orang zaman sekarang, jangan buat, jangan sambut maulud. Habis tu mana sambut apa? Hari jadi hang sambut, hari jadi anak hang sambut, hari jadi Nabi. Allah Ta'ala suruh kita sebut di antara nikmat. Kita tak bayangkan nikmat sebagai umat Nabi. Kita bayangkan air nikmat, nasi nikmat, duduk di Malaysia nikmat, sihat nikmat, duit banyak nikmat, dapat kereta Myvi nikmat. Kenapa tak mengingati bahawa menjadi umat Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita? Mudah-mudahan dengan adanya program kita ni, ingat sambutan Nabi ni, mendatangkan kesyukuran pada kita. Ustaz, kita ni Ustaz, cinta pada Nabi setiap hari, detik dan ketika. Bukan tiap-tiap 12 Rabiul Awal je Ustaz. Ustaz, ingat Nabi 12 Rabiul Awal apa hal? Kita setiap saat dan ketika. Bang, kita ni duduk di Malaysia bang. Cinta pada Malaysia 24 jam sehari, setiap saat dan ketika. Tetapi sambutan Hari Merdeka sekali ya, 31 Ogos. Kalaulah tuan-tuan buat perarakan 31 Ogos tiap-tiap hari, bankrupt lah. Pertunjukan tiap-tiap hari, tak ada kerja apa kan? Opah, nenek segala duduk kat dataran Putrajaya tu. Duk tengok perarakan. Sekarang kontijen yang terbaru yang akan masuk selepas ini tiap-tiap hari kami tiap-tiap hari sambut merdeka, sayang Malaysia. Kata Khojir macam mana? Lantak Khojir. Ada satu saat kita sambut hari merdeka, hari-hari lain buat kerja macam biasa, tetapi tetap sayangkan Malaysia, cintakan tanah air, cintakan kepada negara kita. Begitulah sayang pada Nabi setiap masa 24 jam. Tapi ada satu saat, ada satu tarikh yang kita ingatkan dia. Atau kenapa ambil sekali setahun Ustaz? Sebab tarikh lahirnya sekali, 12 Rabiul Awal. Kalau awak buat tiap-tiap hari, takkan Nabi beranak tiap-tiap hari. Astaghfirullahalazim. Okey, kalau saya tak nak sambut, Ustaz nak cakap apa? Terpulang kat engkau lah. Bukannya wajib. Kau, tak, saya tak nak sambut. Okey? Ustaz faham tak? Saya tak nak sambut. Saya tak nak sambut. Pasal apa? Abu Bakar tak sambut, Umar tak sambut, Osman tak sambut, Ali tak sambut. Apa pasal kita sambut? Kau nak bayangkan kau dengan Abu Bakar.
Nak bayangkan kau dengan Abu Bakar. Ni, kalaulah Abu Bakar dengan Umar masih hidup, dia tak kutip derma 22 juta. Dia seorang bagi. Abu Bakar ni bagi semua ni, masjid ni, tak apa saya bagi semua. Harta dah. Umar bagi setengah. Abdul Rahman agak-agak bagi berapa? Pasal kita bukan Umar, kita bukan Abu Bakar. 22 juta cari, bagi RM2.5. Bila nak cukup? Bila nak cukup? Kau nak bayangkan Abu Bakar tak sambut maulud, kau nak bayangkan dengan kau. Kau nak bayangkan kau. Abu Bakar kejap depan, kejap belakang, kejap depan, kejap belakang. Sampai Nabi tanya, apa ya Bakar? Kejap kamu depan aku, kejap kamu belakang aku. Bila saya duduk di belakang Rasulullah, saya takut musuh serang dari depan. Tak sempat saya pertahan Rasulullah. Sebab tu saya pindah ke depan. Bila saya duduk di depan, saya pula bayang kalau buatnya musuh datang di belakang, aku duduk kat depan. Siapa nak jaga Nabi? Sebab tu depan. Pertahan Nabi sampai tahap macam itu. Waktu hijrah, hari ni kita orang hina Nabi, ada kita bertahan macam tu? Muhammad ni dia kahwin dengan budak-budak. Apa jenis orang kahwin dengan budak ni? Kita diam. Kita diam. Orang hina Nabi. Kamu tak tahu cerita sebenar, jangan kamu cakap. Ada kita berani cakap macam tu. Kamu tak tahu cerita sebenar Nabi kahwin dengan Aisyah, kamu jangan cakap. Tak berani kita cakap, dia. Tiba-tiba kita kata Abu Bakar pun tak sambut maulud, kau sambut maulud. Memang dia tak sambut. Cinta dia pada Nabi macam mana? Umar, ya Rasulullah, kamu cinta pada diri kamu? Ya Rasulullah, saya cinta pada diri saya melebihi segala-galanya. Belum lagi. Kamu dikira beriman bila kamu mencintai Allah, bila kamu mencintai aku, yakni Rasulullah, melebihi diri kamu, anak kamu, keluarga kamu. Sayyidina Umar pun berkata, aku mencintai engkau, aku mencintai Allah melebihi segala-gala ya Rasulullah. Melebihi hatta diri engkau, ya. Hatta keluarga engkau, ya. Aku sayang kau lebih daripada mereka. Malah diri aku, engkau beriman. Tuan-tuan, hari ini kita buat sambutan maulud. Bang, pergilah masjid, malam ni ada ceramah maulud. Ish, tak payah lah. Pergilah bang, kumang-kumang kita dengar cerita tentang Nabi, tak payah. Abang dah janji, kau bandar bang, kita tom yam no. Tom yam dia dengar entah. Sebab tu kita kena buat maulud. Sebab hari ni peratus kecintaan kita kepada Nabi macam mana. Kita tak pernah tengok Nabi macam sahabat. Mereka tidur baring perang dengan Nabi. Hidup dengan Nabi, nampak Nabi, Nabi baca khutbah, nampak Nabi berjalan, nampak. Kita nampak siapa? Sebab tu kita kena buat untuk menimbulkan perasaan nikmat yang Allah bagi pada kita, syukur, dan menambahkan kecintaan kepada Nabi. Yang kita ingat Muhammad, yang kita ingat Ahmad, yang kita ingat Toha, yang kita ingat Yasin. Apa tu Ustaz? Nama-nama Nabi. Nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ahmad, nama Nabi Toha, nama Yasin, nama Nabi. Toha nama Nabi, Yasin nama Nabi. Muqaffi, Muqaffi nama Nabi. Oh, tak pernah dengar Ustaz. Muqaffi tak pernah dengar. Oh, tak pernah Ustaz. Oh, sudah. Messi, Messi selalu. Maguire lagi selalu. Harry Maguire. Ingat selalu pula ingat yang tadi. Nama Nabi ada 201 Nabi. Nama Nabi 201. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh bulan Ramadan ni, bulan apa? Rabiul Awal ni kan. Satu bulan ni baca cerita tentang Nabi. Ambil kitab Syama'il tu. Daripada awal sampai habis. Cerita tentang Nabi setiap malam. Setiap malam. Macam di sekolah pondok saya, kalau datang Isra' Mi'raj, sampai habis kitab Isra' Mi'raj tu baca. Sebulan baca kisah Isra' Mi'raj. Bila datang haji, haji saja. Mai Ramadan, cerita bab Ramadan.
Mai Rabiul Awal ni tuan-tuan, ambil satu kitab Syama'il, cerita tentang Nabi. Waktu Nabi mengandung, ibu dia mengandungkan dia, apa jadi pada ibu dia? Waktu dia dilahirkan, Rasulullah dilahirkan, siapa bidan dia? Siapa bidan dia? Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, kenapa Aminah tidak menyusukan dia? Kenapa bagi pada orang ni? Kenapa orang ni pergi ambil belajar tentang Nabi? Macam mana Nabi boleh menikah dengan Aisyah, anak Saidina Abu Bakar? Macam mana umur dia? Bagaimana perangai dia? Bagaimana fizikal dia? Yang ni yang kita tak belajar. Bila musuh-musuh Islam cerita tentang Nabi, kita hangguk. Bayangkan ibu-ibu, seorang bapa duduk dalam gua, meninggalkan isteri dan anak-anaknya di bawah. Anak-anaknya di bawah dengan ibu. Tidak ada bimbingan dan belas kasihan dengan bapaknya, sebab bapaknya duduk dalam gua. Inilah yang dikatakan Muhammad. Adakah dia laki-laki contoh, meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak, dia pula duduk di gua? Misali apa? Oh, ada orang liberal yang ceramah macam itu. Yang dengar pula kat Som, iya juga, iya. Nampak tu? Patutnya suami di sisi isteri, bapa di sisi anak-anak. Kenapa Nabi duduk dalam gua Hira? Tak tahu lah. Nampak? Ayat pertama Iqra, ayat pertama Iqra, bacalah, tuntutlah ilmu. Dia kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad suruh kita belajar, Nabi Muhammad suruh kita membaca, Nabi Muhammad suruh kita pandai. Tapi dia sampai ke mati tak pandai baca. Adakah orang ini yang patut dijadikan contoh? Sudah. Buat dia sambal peti baru tahu. Adakah susah nak belajar Iqra? Adakah susah untuk belajar baca ABC yang Nabi tak buat? Dengar pula Kak Som, ia tak iya juga ya. Dia suruh kita menuntut ilmu tapi dia tak pergi. Kak Som, dia Nabi Kak Som, dia nak mengaji dengan siapa Kak Som? Bayangkan Nabi pergi jumpa dengan Da'i Muhammad. Siapa Nabi sekarang ni? Sebab tu tuan-tuan, dia bukannya nak pergi cikgu, lecturer ke pensyarah ke, dia yang datang ngajarnya malaikat Jibril. Mana lagi hak lebih baik daripada Jibril? Jibril pula dapat wahyu sampaikan daripada Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Allah direct mengajar dia, allama'u syadidul quwah. Tiba-tiba kamu suruh pergi mengaji Nabi Muhammad. Sebab benda ni saya cakap tuan, di KL dia lah saya ceramah. Bila dah buka soalan, baik ada soalan kepada sila nyatakan nama, dari mana dan soalan ya. Moderator. Saya ini saya pesara ya. Dulu saya bertugas ni ya. Soalan saya tak minta pun dilahirkan. Kemudian Allah jadikan saya. Okey, saya accept lah ya, sebab itu yang saya tak boleh, saya duk fikir bila saya buat dosa kemudian saya masuk neraka. Sedangkan kalaulah Allah tidak menjadikan saya tak masuk neraka. Jadi itu soalan saya, kenapa Allah buat saya dan kenapa Allah buat neraka? Itu sajalah soalan. Terima kasih Ustaz. Sebab tu saya suka mikrofon macam ni. Dia tak ada wayar, senang aku balik Ustaz. Kalau ada wayar, dia pantas saya balik. Parah balik tu. Saya jawab kat dia, ya abang kata buat dosa tu pasal apa? Ada tak Nabi kata jangan buat dosa? Ada tak ayat Quran kata jangan buat dosa? Ada. Yang membuat pasal apa? Ada tak Allah kata minta ampun? Ada tak? Kenapa tak minta ampun? Jangan salahkan Allah. Nabi dah diutuskan. Ada lagi soalan? Ya. Saya Siti ini, saya sekarang sedang membuat master dalam bidang ini, dan sebelum ini saya mendapat ijazah di universiti ini. Ya. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar universiti mana ya? Astaghfirullahalazim. Macam ni pun tuan-tuan nak kata bid'ah sambut maulud. Bayangkan ceramah maulud tak ada, ingatan pada Nabi tak ada, puak-puak bengong yang lagi banyak keluar tuan.
Dia kata dia master. Siapa? Nabi belajar dengan siapa? Universiti mana? Kalaulah Nabi Muhammad tu ada universiti, bangga habis universiti tu. Universiti ini melahirkan Nabi Muhammad. Tak kebangga, tuan-tuan. Profesor inilah yang melatih Nabi Muhammad. Maknanya prof tu lebih terror pada Nabi ni. Janganlah jadi bodoh macam itu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena buat maulud. Ceramah maulud. Bukan kita bayangkan Nabi duduk sebelah kita. Ceramah maulud ni ialah mengingati tentang Nabi. Ingat pada Nabi, belajar tentang dia. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, sejam tak cukup. Sebulan baca kitab Syama'il daripada awal sampai habis. Nabi ni macam mana, anak dia macam mana, isteri dia macam mana, cucu dia macam mana, belajar balik. Sifat Nabi tu, kenapa dipanggil Al-Amin? Maka kalau ada orang tanya, kenapa engkau buat maulud? Sebab Allah sebut, ingatlah hari-hari Allah. Ingatlah, sebutlah hari-hari Allah. Hari-hari Allah ialah hari yang Allah bagi nikmat. Dan nikmat itu dapat pada kita bila kita jadi Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 12 Rabiul Awal, tarikh kelahiran baginda. Sebab tu kami suka. Nombor 2, surah Maryam ayat 29, 30, 31 sampai 33. Wassalamu alayya. Nabi Isa kata apa? Dan hari ini, wassalamu, dan kesejahteraan atas aku alayya yauma wulidtu, hari aku dilahirkan. Nabi Muhammad penghulu bagi segala nabi. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad yang paling hebat. Nabi Isa rasul. Nabi Muhammad ketua. Nabi Isa nabi. Nabi Muhammad penghulu pada segala nabi. Hari Nabi Isa dilahirkan, Allah berikan kesejahteraan pada dia. Kalau hari Nabi dilahirkan, kalau Nabi Isa pun Allah berikan kesejahteraan pada dia, Nabi Muhammad lebih-lebih lagi. Nabi Muhammad lebih-lebih lagi. Jadi jangan kita bercakap engkau orang sambut hari jadi Nabi ni tak ada makna tau. Engkau orang sambut hari jadi Nabi ni tak ada makna tau. Sebab apa tak ada makna? Sebab hari dia lahir, dia belum jadi Nabi. Dia jadi Nabi, umur dia 40 tahun. Masa itu baru kita ada kaitan dengan dia. Sebelum tu tak ada. Habis itu, sebelum tu dia jadi apa? Sebelum dia jadi Nabi tu, dia jadi apa? Jadi kalau kita betul-betul nak sambut dia, sambut hari dia dilantik menjadi Nabi. Itu kami sambut. Hari dia dapat Quran, nama dia Nuzul Quran. Kami sambut. Nabi Isa kata, hari aku dilahirkan Allah bagi kesejahteraan, hari aku diwafatkan aku diberi kesejahteraan, hari dibangkitkan di hari kiamat aku diberikan kesejahteraan. 3 ni. Kalau Nabi Isa dapat kesejahteraan macam ni, Nabi Muhammad berlipat kali ganda kesejahteraan pada dia. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba', kata Allah dalam juzuk 3. Nabi-nabi ni pun tak sama kedudukan dia. Ada Nabi ni boleh bercakap dengan Allah, ada Nabi ni boleh mengadap dengan Allah. Tak sama tu. Nabi Muhammad lagi tak sama. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, kalaulah Nabi Isa diberi kemuliaan, takkan Nabi Muhammad tak ada kemuliaan? Ada. Waktu dia sedang mengandungkan oleh ibunya, ada kemuliaan untuk dia. Waktu dia dilahirkan, ada kemuliaan untuk dia. Waktu dia kecil, ada kemuliaan Allah bagi dia. Nama dia apa tadi, Daniel? Sebelum Nabi jadi apa? Izhar. Ya, nasib baik dia sebut Izhar Arif. Nama apa? Irhas. Kemuliaan untuk dia. Maka tidaklah salah kita merayakan sambutan hari dilahirkan Nabi. Malah sepanjang umur Nabi kita boleh sambut. Hari dia dilahirkan, sambutlah, silakan.
Hari dia dihijrahkan ke Madinah, silakan sambut engkau nak buat peringatan. Hari dia naik ke langit, silakan Isra' dan Mi'raj. Hari dia dapat Quran, silalah sambut. Nama dia apa? Nuzul Quran. Silakan. Hari di baginda dilahirkan Isnin. Makcik buat apa makcik? Makcik puasa. Pasal apa puasa Senin? Sebab Nabi suka puasa hari Isnin. Sebab apa? Sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Nabi kata aku suka dengan Isnin sebab hari itu aku dilahirkan, sebab tu aku puasa pada Senin. Yang ketiga surah Al-Hijr, kisah Nabi Lut. Qasam. Apa makna qasam? Sumpah. Hindustan pun sebut qasam. Tere mere qasam. Tere mere qasam. Qasam tu bahasa Arab, orang Hindustan ambil qasam. Maksudnya apa? Sumpah. Allah bersumpah dengan masa wal asr. Allah sumpah dengan subuh wal fajr. Allah sumpah dengan duha. Pandai cakap. Sebut tu wal duha. Allah bersumpah dengan bukit. Tu yang aku malas duduk depan. Wa turi sinin. Allah bersumpah dengan Mekah. Wa hadzal baladil amin. Allah sumpah dengan buah. Watin wa zaitun. Allah sumpah dengan matahari. Asyam wa syam, pandai. Allah sumpah dengan malam. Al-lail. Allah sumpah dengan malaikat. Wan zi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang bila mencabut nyawa dengan ganas, gharqa. Allah bersumpah. Demi malaikat yang mencabut, nazak. Orang nak mati nama apa? Nazak tu bahasa Arab. Kita tak perasan loh. Macam mana ayah kamu? Dah nazak. Nazak tu bahasa Arab. Nak dicabut nyawa, nama dia nazak. Wan nazi'at, yang mencabut nyawa. Siapa? Malaikat. Gharqa, dengan ganas, kasar. Ada orang yang mati bila dicabut nyawa dia ganas. Wan nasyitati nashta, ada yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Malaikat mencabut dengan lemah lembut. Allah sumpah dengan malaikat. Allah bersumpah dengan buah. Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan langit, bumi, matahari, macam-macam. Allah sumpah benda yang ada di bumi. Kenapa Allah bersumpah dengan benda-benda ni? Sebab benda tu hebat. Wal asr, demi masa. Masa tu hebat. Wad duha, demi masa waktu duha. Duha tu hebat. Saya suka dengan duha. Saya buka sekolah tahfiz 2008, saya buka sekolah pondok 2006. Bila masuk saya tahfiz, beratus-ratus orang nak masukkan anak dia masuk tahfiz. Kita buat tapisan, screening semua, buat tapisan, cek sekolah mana, telefon balik bekas sekolah dia, rekod budak ni lagu mana. Maklumlah kita ni sekolah baru. Sekolah baru ni orang akan ambil kesempatan. Dia ni hantar anak dia yang bermasalah, hantar. Okey, yang ni ada masalah ni, yang ni. Adakah saya tolak semua? Yang kita tolak yang tak cukup umur. Sebab kita ambil 13 tahun, 9 tahun kita tak ambil. Yang ni tak tolak lah, tunggu lagi 5 tahun, 4 tahun. Yang ni kita ambil. Panggil temu duga. Panggil temu duga. Okey. Dapat. Masa tu saya buka 250 orang. 250 pelajar. Panggil mak bapak dia. Macam ni abang, macam ni kak. Anak akak ni kami tahu rekod dia di sekolah lama dia. Jadi kami tahu, walaupun begitu kami tetap ambil dia. Terima kasihlah ustaz. Tidak tak tahu nak letak tahu mana ustaz. Letak di rumah akak lah, biar akak bela pula. Tak ada cikgu pening kepala. Ini bila cikgu jentik telinga, akak report polis. Padahal akak pun tak sanggup bela anak sendiri.
Yang cikgu warden di sekolah tu tuan-tuan, bukannya tidur malam tengok anak orang yang mak tidur, pak tidur di rumah berdengkur dekat. Yang cikgu duk mengadah anak-anak tengah malam, anak duk baca Quran, yang mak pula duk tengok wayang zin-zin ala kazim elok je tuan-tuan. Jadi tapi saya bagi tempoh 3 bulan. 3 bulan kalau saya gagal akak ambil balik. Terima kasihlah ustaz tolong. Kak, Al-Quran ni Sayyidina Umar tu garang bila dengar Quran lembut hati dia. Sayyidina Umar ni orang takut dengan dia, tapi bila dia dengar Quran lembut hati dia. Anak akak belum segarang Umar, takkan tak boleh lembut kot insya-Allah. 3 bulan kak. 3 bulan apa saya buat? Semayang duha. Duk di surau mai semayang duha. Mula-mula saya jadi imam, latih dia orang lama-lama yang mana yang paling samsing tu kau imam. Yang mana yang paling keruk tu kau ke depan. Takkan imam samsing. Takkan imam jadi keruk lagi di asrama. Bagi pula jubah Ustaz Kazim pula. Hari ni cik ustaz nak bagikan jubah ustaz pada si Husin ni. Dapat jubah pula. Takkan nak pukul lagi, nak lompat pagar lagi, fly lagi. Dah dapat jubah. Jadi baik. Amalan dia apa? Sembahyang duha. Orang yang jogging waktu duha, peluh yang keluar waktu itu paling sedap sekali. Ada vitamin dia, kena cahaya pula D dia. Elok sebab tu Allah sumpah dengan duha kan. Kita pula duha pun bukit tidur. Pas subuh tidur balik. Sedar-sedar pukul 10.30. Bila nak jadi sihat? Tuan-tuan, Allah sumpah dengan tempat, nama dia Mekah. Allah sumpah dengan bukit, nama dia Tursina. Allah sumpah dengan buah, maknanya buah tin, buah zaitun. Ada satu ayat dalam Quran Allah bersumpah dengan orang. Tak ada lagi ayat tu. Satu je ayat. Allah bersumpah dengan orang, individu. Dan individu tu pula Allah sumpah menggunakan umur dia. La amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Orang-orang di zaman Lut itu, Nabi Lut itu, orang-orang yang menentang dia itu memang mabuk. Allah bersumpah demi umur kamu wahai Muhammad. Kalau Allah memuliakan umur Nabi Muhammad, pasal apa yang kita tak boleh muliakan? Mana ada manusia Allah sumpah dalam Quran? Nabi saja Allah bersumpah demi umur dia, demi umur Muhammad. Demi umur engkau, kata Allah. Maknanya sepanjang umur Nabi Muhammad itu adalah benda yang baik. Daripada dia lahir sampailah baginda tak ada. Nanti kita cerita di zaman pula. Lah saya mai surau ni bila Dai Muhammad. Waktu tu Dai Muhammad belum kahwin lagi. Jadi tahun lepas ke 2 tahun lepas? Tahun lepas. Jadi kita akan sambung pula tahun lepas, tahun depan. Kita sambung tahun depan pula. Nabi Muhammad ni nabi yang mana satu ni? Kenabian, kemanusiaan. Nabi itu mati. Muhammad bin Abdullah itu mati. Bagaimana pula dengan tugas dia Rasulullah? Itu beza tuan. Dia antara kemanusiaan. Nabi pun manusia macam kita juga, sakit, mati, makan, tidur. Tapi ada satu lagi dia, kerasulan dia. Yang tu tajuk kita tahun depan pula insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jadi bagi siapa yang nak berwakaf untuk pembinaan masjid ini, insya-Allah surau ini tuan-tuan boleh ada tabung-tabung di belakang dan juga ada QR code dan sebagainya insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak yang mengundang saya, insya-Allah. Kita jumpa lagi tahun depan insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.